yeah. Oh, yeah. Yeah. Langgar meja pula. Tahukah anda kami membuat latihan untuk tarian tadi adalah selama 5 hari. Dan pada hari ini tak jadi rupanya. Tak jadi. Siap-siap belaka. Assalamualaikum Malaysia. Saya Amin Idris. Iman Idris dan saya Khair Rahman. Ya, betul. Macam biasa kita bersua dalam program Borak Dulu sampai menang. Menang bersama. Sebuah program khas bersifat santai, informatif untuk kita membincangkan hal-hal isu semasa apa sahaja yang terjadi sepanjang pandemik dan lockdown. Ya, program Borak Dulu sampai menang #menang bersama dibawakan oleh OCOC. Yep. Otak cantik, otak cerdik. Betul. Ada apa-apa sumber. Bila game tutup, tak ada income langsung. Kita tak boleh buat online sales sebab kita ada barang, tak ada nampak. And 1, and 2, and 3, and 4, and 4 lagi. Apa buat ni? Apa kau buat? Kenapa gelak? Buat apa ni? Astagfirullahaladzim. Dia buang tebiat sejak dapat vaksin ni. Saya exercise. Kenapa Ustaz Amin yang duduk? Saya dah terduduk. Tengok tangan abang. Ya Allah. Yes. Itu topik kita hari ni. Betul. Apakah tajuknya tadi? Kekal aktif versus SOP. Okey. Alright, mari kita duduk sambil-sambil. Lama-lama pengsan juga. Yep. Alright, okey. So, untuk kita berborak hari ni, kita bersama dengan tetamu kita. Right. Orangnya bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, selalu main bola dengan adik saya ni. Oh ya? Oh, ini macam jejak kasih. Alright. Kita nak bersama dengan tetamu kita daripada Institut Sukan Negara. Ya. Right, kita persilakan Encik Faizal. Assalamualaikum. Encik Ahmad Faizal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin, khabar? Baik, Alhamdulillah. Nampak segak di situ. Ada kat mana tu Encik Ahmad Faizal? Ada kat ofis lah. Ui, Office? Adakah lagi jarak ofis dengan rumah lebih daripada 10 km? Lebih sikit kita dapat dah kebenaran. Oh, tapi dah ada kebenaran. Alhamdulillah. Ni frontliner kita. Ni frontliner. Right. Gila tak ada surat. Cik Faizal, benda ni basic. Tapi walaupun basic, ada yang tak faham. Apa beza antara bersukan dan bersenam? Okey, kalau kita tengok aktiviti fizikal, bersenam, bersukan ni nampak macam bunyinya macam sama. Tapi ada perbezaan dia lah kan. Kalau kita tengok aktiviti fizikal contohnya, dia libatkan pergerakan fizikal, bebas, bakar kalori. Kalau kita ambil contoh macam kalau kita berkebun, mengemap lantai, nyapu sampah, kita anggap ni sebagai aktiviti fizikal. Senaman pula, dia terus melibatkan benda-benda tadi, bakar kalori, ada pergerakan fizikal, tapi dia lebih terancang lah. Lebih terancang, ada berstruktur berulang. Contoh kita jogging, kita berenang, kita zumba, kan? Kita aerobik, itu bila nampak berstruktur, itu kita panggil senaman. Kemudian bersukan, dia elemen-elemen tadi juga. Tapi dia ada tambahan, ada set undang-undang, ada elemen pertandingan. Kita berlatih untuk dapatkan kemahiran spesifik kan. Kalau kita berlatih main hoki, kita berlatih cara pegang kayu hoki, cara pegang kayu hoki, cara flick. Itu semua lebih kita bagi sukan lah untuk kuasai satu skill itu. Baik, okey Cik Faizal. Antara tiga tu perbezaan dia. Baik, okey. Adakah dengan adanya SOP sempena dengan lockdown ini adakah dengan adanya SOP ini memberi penjejasan, main terjejas terhadap aktiviti sukan dan riadah kita? Saya kira walaupun ada SOP, memang kalau sebut aktiviti sukan tu memang diperlukan space kan, perlukan ruang. Saya kira sebenarnya aktiviti sukan akan terjejas juga. Tapi ianya bukan halangan pada kita untuk kita bersenam, lakukan aktiviti fizikal. Banyak cara yang kita boleh lakukan, banyak kaedah-kaedah latihan untuk kita kekal cergas, kekal aktif. Kan? Kalau tengok sekarang ni ramai rakyat kita semakin peka. Mereka dah mula explore pelbagai kaedah latihan kat rumah tu. Walaupun terdapat SOP yang menyekat mereka, mereka cari pelbagai cara. Ada yang buat bodyweight training, ada buat high intensity HIIT, high intensity interval training, buat aktiviti kardio, kekuatan, lompat tali kan.
mereka buat research guna aplikasi-aplikasi yang ada di telefon tu. Ya, okey. Kalau kita tengok ada yang guna apa macam home code. Budak-budak tu kita masuk kotak sana, masuk kotak sini kan. Dan sebagainya itu antara aplikasi-aplikasi yang kreatif lah. Ya, okey, baik. Cik Faizal, nanti itu antara benda-benda yang rasa rakyat kita dah mula terbuka Baik, untuk gunakan Cik Faizal. teknologi dan pendigitalan ni untuk bantu kita lebih aktif lah di rumah. Baik, Cik Faizal. Kita Baik, akan sembang exactly. lagi, right? Cantik mukadimah daripada Cik Faizal. Cantik. Sebab kita ada tetamu-tetamu lain lagi selepas ini. Kita ada selebriti, kita ada orang Selebriti juga. Selebriti juga. Kita ada orang fit. Ya, betul. Mengalahkan kita orang. Baik. So, teruskan menonton. Borak dulu sampai menang. Menang bersama. Take a break. Ya. Hari ini Kementerian Belia dan Sukan turut membentangkan, khususnya melibatkan aktiviti sukan outdoor dalam kawasan kejiranan dan aktiviti yang tidak melibatkan sentuhan, serta SOP kejohanan industri sukan berimpak tinggi seperti Liga Bola Sepak MFL, Liga Hoki MHL mengikut model gelembung sukan ataupun sports bubble. Walau bagaimanapun, kerajaan masih meneliti perkara ini dan sebarang keputusan akan diumumkan. Yes, Alhamdulillah kembali kita di Borak dulu sampai menang. #menang bersama. Kita masih lagi dengan tetamu kita Encik Ahmad Faizal dan kita juga akan bersama seorang lagi tetamu kita yang merupakan seorang jurulatih kecergasan. Alright. So, without further ado, kita bersama dengan Encik Faiz Arifin. Yes, itu dia Encik Faiz Arifin kita. Hai. Alhamdulillah, handsome. Waalaikumsalam. Apa khabar Encik Faiz? Sihat Alhamdulillah. Berada di mana tu? So, saya berada di KL, Kuala Lumpur. Berada KL maknanya kat rumah lah tu tak boleh keluar. Betul. Okay, Faiz, mula-mula sekali Faiz, sejak PKP diumumkan, khususnya full lockdown ini, macam mana kesan kepada manusia-manusia yang aktif pergi main badminton, yang aktif pergi main futsal, yang aktif pergi gym main takraw, adakah emosi mereka terjejas? So, kalau reflect balik kat diri sendiri, saya pun rasa sangat down lah sebab apabila kita dah maintain konsistensi setiap hari, workout, setiap hari pergi gym, buat some form of exercise. So, tiba-tiba tak boleh buat exercise tu rasa macam pelik sikit. And then of course, emosi pun rasa negatif sikit. Tapi walau bagaimanapun, saya tetap kita adapt dengan macam dengan situasi sekarang untuk still try our best untuk stay konsisten dengan fitness di rumah. Okey, Encik Faiz sendiri macam mana membuat perubahan tu? Maknanya katalah selalu pergi gym, angkat dumbbell dan sekarang ni angkat apa pula kat rumah? Ke semua ada? So, kalau kat rumah ni apa yang ada, tak ada kursi saja lah. Angkat kursi. Okey. Angkat So, kursi. kita buat suai, kita angkat kursi, kita angkat beras, tonggas, apa-apa yang ada. Yelah, terpaksa menggunakan kreativiti lah Betul. maknanya kita kena make sure, katalah bicep. Kalau bicep, tuan angkat apa, Encik Faiz? So, kalau saya bicep, sebab saya ada kesempatan untuk beli dumbbell sebelum lockdown. So, Alhamdulillah saya ada dumbbell sedikit untuk maintain saya punya rutin lah. Tidak lengkap, tapi at least ada sedikit aktiviti yang kita boleh jalankan di rumah. Tengok sikit bicep. Cabar awak tunjuk. Tunjuk sekarang. Wow! Oh my. Cik Faizal pun tunjuk juga tapi tak timbul pun. Timbul lah kecil lah. Tutup. Cik Faizal, sebagai orang yang berada dalam Institut Sukan Negara, pandangan Cik Faizal tentang industri gym ni, pengusaha-pengusaha gym, sejauh mereka terjejas. Sebab saya ada mengenali beberapa orang, dia memang terciduk Cik Faizal. Kena tutup dan sebagainya. Macam mana tu? Kerajaan ada apa-apa usaha untuk industri ini? Ya, pihak KBS sendiri memang sedarlah kesan dan impak PKP terhadap pengusaha operator sukan, fasiliti sukan ini. Dan kita dapat lihat ada yang hilang punca pendapatan, ada yang pekerja mereka terpaksa mereka berhentikan ataupun mereka terpaksa kurangkan waktu bekerja. Dan ada agreement bayar sewa, bayar premis kan. And then pinjaman itu semua memang pihak KBS sedar. Dan saya pasti dalam masa terdekat ni KBS akan mengumumkan
satu bentuk berbagai bentuk bantuan lah, pengumuman dan berbentuk monetary dan non monetary kepada pendudukan, dan kami semua excited lah untuk umumkan ini nanti. YB Menteri akan umumkan dan kira-kira ini satu berita baik yang akan diterima oleh para pemain nasi sukan. InsyaAllah rakyat-rakyat yang pengusaha gym ni standby berita baik ini. Kita nak tanya sikit nanti Cik Faizal tentang orang kata khusus untuk atlet-atlet kita lah. Alright. Tapi sebelum tu ni kesan daripada tunjuk bicep tadi. Terus ada pemanggil. Terus ada pemanggil. Siapa di talian? Assalamualaikum. Yup. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Siapa nama ya? Nama saya Amir. Amir. Okey, dari Sungai Buloh. Okey. Okey, soalannya Amir. Okey, nak tanya kepada Encik Faiz boleh tak? Boleh. Sebab Encik Faiz ni mesti ada kiranya biasa train orang yang badan besar-besar ni jadi kurus kan? Orang cakap, ada setengah orang cakap, untuk PKP ni biasanya badan boleh turun lah. Tapi macam saya ni tak turun-turun, naik je berat badan. Mungkin jalan nak cuma mungkin ada pandangan macam mana cara yang orang kata dah ada beberapa usaha juga buat tapi tak berjaya mungkin. Bagus. Maknanya macam mana nak buang kalori semasa lockdown. Ya, kenyataan waktu terasa saya pun naik juga. Terima kasih Cik Amir. Okey, sekarang Cik Faiz itulah dia siapa suruh tunjuk bicep. Sekarang ni tolong jawab soalan tu. Terima kasih Amir kerana soalan tersebut, dan saya percaya bukan hanya Amir yang menghadapi masalah ini, malah ramai juga di luar sana yang menghadapi masalah meningkat berat badan, especially sebab kita tidak boleh keluar sebab PKP stuck dekat rumah. Tapi apa yang saya perasan yang menyebabkan benda tersebut berlaku adalah kita kurang pergerakan. So aktiviti level kita sangat berkurangan. Kalau contoh dulu kita pergi office, ada pergerakan pergi office, jalan, naik tangga, turun tangga. Tapi sekarang sebab duduk rumah saja, so limitation dengan kita punya daily start. So kalau sebegitu, apa yang saya advise adalah kita cuba untuk meningkatkan kita punya aktiviti harian. Kalau boleh tu dekat rumah tu buatlah aktiviti. Mop lantai ke, basuh baju ke, aktiviti rumah untuk meningkatkan aktiviti kita. Saya percaya benda itu dapat menolong. Dan nombor dua, pemakanan. Saya perasan mungkin sebab kat rumah bosan tu, ada TV, channel makan. Kadang kita tak monitor apa yang kita makan. So kita kena, kalau boleh, meningkatkan kita punya pengetahuan dari segi pemakanan, apa yang baik, apa yang tidak baik, dan tahu kita punya kalori supaya kita boleh menghala ke direction yang kita perlukan. Alhamdulillah, saya kira itu satu penjelasan yang lengkap lah. Maknanya semua orang harus sedar. Betul. Faizal, ada nak tambah sikit Faizal? Saya nak tambah sikit apa yang Faiz cakap tadi. Betul, pemakanan penting. Dan samping ni saya nak promote sikitlah program Aisan 1 ni. Okey, silakan. Apa tu pengurusan berat badan yang kita panggil Fit Malaysia X. So ianya terbuka kepada semua rakyat Malaysia. Feel free untuk browse our social media Fit Malaysia X. Dia program 8 minggu. Yang berteraskan saintifik. Kita ada buat body composition analysis, kita ada pemakanan, kita ada training, ada latihan-latihan yang kita buat, dan di penghujung nanti kita measure balik lah apakah kejayaan mereka yang masuk dalam program ni. Betul juga kan, kita sama-sama offer kepada rakyat Malaysia lah. Betul juga kan, supaya 8 minggu ni habis PKP kita boleh keluar pintu, takut nanti tak muat pintu. Betul. Tapi tu saya kira antara usaha yang baik lah kan, terutama bagi mereka yang blur nak buat apa kat rumah. Dan tubuh badan, untuk kesihatan tubuh badan mereka. Dan tetamu kita yang seterusnya memang fit orangnya. Right, dan kita bimbang takut dia caras kita jadi pengacara. Alamak, siapakah? Kita bersama dengan tetamu kita, the one and only Yasmin Hani. Assalamualaikum Yasmin. Yes. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik, sihat. Alhamdulillah. Yasmin sihat? Tepi. Sedarlah diri awak tetamu hari ni. Baik, I enjoy this moment. Okey, Yasmin. Macam mana Yasmin? Share sikit. Awak sebagai orang kata untuk hari ini awak wakil selebriti lah. Untuk mengekalkan pelakon perlu cergas, aktif. So apa yang awak buat sendiri sempena dengan lockdown ni? Awak buat apa untuk mengekalkan kejekasan? Macam bagi Hani sebenarnya Hani ada buat online classes juga. Hani ada buat HIIT, maknanya dengan berat badan sendiri. Kita ada buat yoga, Hani ada buat boxing. Hani juga ada pergi ke hutan dekat belakang rumah dekat kondo ni. Dia ada boleh pergi hiking, Untunglah lari dekat bawah,
lari kat parking lot kat bawah-bawah. So depending hari mana, dia bergantung pada hari rajin dan hari malas dia. Tapi definisi hari malas Yasmin Hani macam mana? Hari malas saya join yoga, saya buat stretching, tak ada macam nak berangkat sangat. So baru-baru ni macam fikir juga, alamak masa saya dah macam banyak dah kurang. So I belilah, pergi shopping dumbbell tak ada dekat rumah terbang ni. Maknanya dia malas pun rajin lagi. Itulah kata sebab malas kita membongkar kat rumah. Itulah kita cakap, kita sama ada malas rajin tu, kita kena cari sebab, kita jangan cari alasan. Bila kita fokus dekat alasan, kita semua benda kita tak buat. So kita cari sebab. Bila hari malas tu, kita cari sebab untuk buat sesuatu. Okeylah, hari ni kena buat juga aktiviti yang macam okeylah yoga lah, okeylah. At least kita move, kita bergerak juga. Okey, maknanya itu rutin dia, saya tak ada. Tapi untunglah dia kat belakang boleh lari, kat belakang rumah. Dia ada hutan. Untuk mereka-mereka yang tak ada hutan, sila pastikan hutan-hutan di sekeliling anda. Dekat mana? Okey, baik. Faiz, satu lagi, bila cakap pasal Yasmin Hani kan dia ada dia punya aktiviti-aktiviti dia kan. Bagi mereka yang tak ada alat dan sebagainya kan, adakah dengan tak ada peralatan tu menjadi asbab untuk tak bersenam? Ya betul, ramai orang sebenarnya pun cakap kalau tak ada alatan, tak payahlah, mungkin kita tunggu selepas PKP. Tapi saya rasa mindset tersebut kita tidak boleh pupukkan diri kita. Sebab kita kena ada mindset bahawa apa-apa rintangan kita ada, kita cuba cari solusi. Seperti kalau walaupun water bottle pun kita boleh guna air yang contoh yang ada yang 10 kilo punya air, kita boleh gunakan untuk sebagai rintangan untuk kita gunakan semasa workout. Dan sekarang pun kita tengok dari segi kita punya environment, kita dah adapt ke atas talian workout. Dah banyak sangat video di YouTube yang kita boleh tengok, melihat workout sekali. Ataupun kita ada coaches yang sekarang buat aktiviti online. Dan juga macam-macam program yang saya percaya yang boleh kita follow through untuk maintainkan momentum tersebut. Masalahnya kan, masalahnya? Macam mana masalahnya? Masalahnya sekarang ni SOP kita ni berubah-ubah. Okey, kepada Cik Faizal, macam mana? Secara ringkas Cik Faizal sebelum maghrib ni, kenapa SOP kita ni berubah-ubah? So macam mana kita nak adapt ni? Sekejap boleh jogging, sekejap tak boleh naik basikal, sekejap boleh. Saya rasa itu KBS memang memahami mengenai semangat orang kita bersenam, orang sukan ni sebenarnya disiplin tinggi tau. Dia memang akan patuh asalkan mereka dapat bersenam, dapat bersukan, mereka sanggup buat apa saja. Namun apabila kita bercakap soal konteks kesihatan negara ni, banyak pemegang-pemegang taruh yang kita kena convince lah kan. Because saya rasa itu di luar bidang kuasa kita juga, banyak musyawarah yang berlaku, diskusi berlaku, perbincangan yang berlaku. Jadi apabila ditetapkan begitu, saya rasa kita seperti mana Pak Iskak lah, kita kena adapt to the situation lah. Maksudnya bila benda berubah, kenalah ubah juga maknanya. Jadi kita kena peka dengan keadaan. Tapi bukan saja atlet saja yang berdisiplin, sebenarnya artis pun berdisiplin. Betul tak Yani? Betul. InsyaAllah sebenarnya siapa-siapa saja, tak payah nak artis ke atlet ke, mak kita pun berdisiplin. Nampaknya Hani membabitkan mak dia. Ya, betul. Okey, dalam kita mengisi fizikal kita, pastikan kita tak lupa untuk mengisi rohani kita. So kita nak berhenti dulu untuk solat maghrib insya-Allah. InsyaAllah. Sebab kok mana pun badan gagah tapi rohani kosong tak guna juga. Betul. Kita berehat dulu seketika, teruskan menonton Borak Dulu Sampai Menang. #menang bersama. Kembali kita dalam Borak Dulu Sampai Menang. Borak Dulu Sampai Menang. #menang bersama. Okey. So, kita nak kongsi sedikit fakta untuk para penonton semua. Pada tahun 2019, kajian Indeks Budaya Sukan Malaysia, hanya 62.5% sahaja rakyat Malaysia yang terlibat dengan aktiviti yang aktif. Diharap jangan cepat sangat gerak tu. Dan daripada 62.5% tu, yang terlibat secara aktif, ada antara mereka yang tidak aktif dan mungkin separuh sahaja dari bilangan tersebut aktif dalam sukan. 42% menyukai sukan,
tapi tak aktif. Mungkin sekadar memberi sokongan, dia kira pom-pom gelah kat tepi. 32.4% taja penajaan, 42.3% sanggup berbelanja untuk sukan. 38.2% mempunyai kemudahan dan secara keseluruhan 53.1% sahaja penduduk yang aktif di Malaysia di tahap yang sederhana. Baik. Dan kajian daripada WHO juga mendapati dari hampir 75% rakyat Malaysia yang terlibat dalam aktiviti sihat, hanya 15% sahaja yang benar-benar aktif. Ini sebelum pandemik tahun 2019, guys. Ya, okey, kita masih lagi bersama tetamu-tetamu kita. Ya, betul. Hati tu dia terus lambai je tadi tu. Masuk je terus lambai. Cantik betul lah diorang ni. Sangat orang kata committed. Ya, committed. Okey. Alright. Apakah saya nak tanya pada Cik Faizal lah. Ya. Kita memang nak cakap pasal masyarakat Marhain lah. Tapi untuk Cik Faizal, kita nak tanya sikit tentang atlet-atlet kita. Macam mana mereka berlatih dalam keadaan SOP ni? Masa mula-mula SOP kan tahun lepas, bulan Mac 2020, memang agak terkejut sikit lah apabila atlet kita semua kena train from home, kena duduk rumah. Jadi kami di agensi ni, ISN MSN pun terpaksa cari kaedah yang kreatif untuk monitor pantau latihan. So kita guna teknologi, guna aplikasi team builder, guna WhatsApp untuk monitor atlet training, bagi dia program untuk buat kan. And then kemudian apabila kerajaan benarkan quarantine based training, latihan quarantine, satu rahmatlah kepada mereka. Mereka dapat kembali kepada camp, duduk di camp, latih di situ, makan di situ, dapat sokongan di situ. Kemudian mereka dapat berlatih seperti mana biasa di kawasan latihan. Dan saya rasa sejak setahun yang lebih yang lepas ni, atlet kita terutama mereka yang terlibat dalam Olimpik yang akan datang ni, bulan Julai ni, mereka telah diberi pendedahan dan juga sokongan yang padulah dan cukup untuk mereka bertanding bawa nama Malaysia ke Olimpik nanti. Okey, baik. Nanti. Alright. Jadi kita sama-sama doakanlah demi Malaysia. Amin. Okey. Para penonton, dalam kesuraman ni saya rasa sukan boleh membawa sinar balik kepada masyarakat. Ya, betul. Allah, insya-Allah. Okey, semangat. Ini benda-benda yang kita nak bawa balik kan. Betul. Baik, para penonton semua boleh juga bertanya kepada panel-panel kita. Yep. Right, anda boleh hubungi kita di 0322823043 dan juga 22829062. Yep. Okey, saya nak pergi kepada Faiz. Right, saya tengok macam Kevin Zahari aktif buat video-video fitness. Datuk Misbun Siddiq ada buat kelas badminton online. Ni bekas pemain bowling negara, Syaidatul Afifah pun ada buat kelas bowling online untuk mereka yang bawah umur 18 tahun. Trend aktiviti fitness secara atas talian. Pandangan Faiz? So macam Faiz dah lama berada di dalam online punya platform dari segi memberi motivasi, memberi semangat dan juga create program-program. Seawal sejak 2010, 2009 pada awal dulu Faiz banyak buat artikel memberi education dari segi training nutrition di luar negara, di US. So baru-baru ini juga saya tahun lepas saya mula start program nakubahbadan.com, iaitu program di mana kita fokuskan kita kepada kita punya masyarakat untuk mengajar dari segi training, dari segi nutrition, untuk memberi balik semangat semasa waktu yang agak down ini untuk get into momentum, untuk stay fit dan juga aktif. So saya percaya walaupun kita dekat rumah ni sebenarnya boleh saja untuk kita adapt untuk stay fit, sebab ramai saya percaya yang telah join program ini dah semakin sihat. Diorang pun cakap dulu susah sangat turun badan. Selepas dah 20 tahun cuba program ni selepas 30 hari kickback momentum, hilang 15 kilo, hilang 12 kilo. Ada yang tak ada lower back pain. Sebab saya percaya kita boleh juga berjayakan ini kalau kita ada sistem yang baik. Yes, exactly. Terima kasih Faiz. Nak join lah. Okey, apa ni? Yasmin, Yasmin Hani, okey. Yasmin Hani aware tak tentang kewujudan virtual run ni?
Tahu, dengar, tapi saya tak follow sangat sebab saya suka kepada aktiviti kalau boleh saya nak keluar, tapi kalau tak boleh keluar dan saya buat benda lain yang mana saya suka. Kalau macam yang virtual run, kalau virtual yang riding bicycle on Zwift tu saya tahu orang pasang basikal, dia pasang macam skrin kat depan TV tu, dia buat virtual cycling. Tapi virtual kalau dekat rumah, kalau kita tak ada treadmill, nak lari ke mana setempat olok-olok je. Tapi kita ada cara. Ada separuh orang dia meletakkan minyak di atas lantai dan kemudian dia tahu saya tengok video tu. Yasmin, apa your motivation? Yasmin, apa your motivation untuk bangkit daripada kemalasan supaya pergi workout walaupun dengan segala ini punya SOP? Yes. Awal sebab kadang-kadang kita ni penat, tired of being tired. Kadang kita tengok badan kita dekat cermin, kita macam benci malas. Kalau Yasmin pun dah penat tengok, apatah lagi kita lah. Berbonjol betul. Kita masing-masing ada masalah masing-masing. So orang tengok saya kurus, tapi orang tak tahu masalah saya dekat mana. Betul lah. Betul. Compare badan saya dengan Faiz memang lain. Body type semua memang lain. Okay? Ketinggian saya lain, so semua lain. So kalau macam saya ni, saya akan pasang semangat. Kadang-kadang kita tengok Jennifer Lopez, kita tengok orang lain, wow, dia ni umur dah 50 lebih, badan mantap lagi. Macam mana dia boleh buat, kita tak boleh buat, malu kan. And then also kita tak nak sakit bila kita dah tua nanti menyusahkan orang. Betul. Ataupun kita pergi ajak kawan yang mana ramai-ramai yang mana suka bersenam, lepas tu kalau kau bersenam nanti kau ajak aku, macam tu kan. So, okey. Yalah, ada kita save record save workout program. So kita follow mana yang ikut suka hati kita. Baik, okey. Itu Yasmin Hani. Kita ada seorang lagi tetamu. Okey, kita bersama tetamu kita yang dulunya rambut belah tengah, kali ini masih lagi belah tengah. Dia belah semua. Kita ada Tomo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya Tomo? Alhamdulillah sihat. Semangat Malaysia tu yang kita nak tu. Semangat Malaysia. Ya. Tapi kalah jugalah dengan UAE. Okey Tomo, apa aktiviti awak sepanjang PKP ni? Aktiviti ialah kita pun tak boleh bersukan macam saya memang kaki bola kan? Main bola sepak kan. Memang main bola. Bila tak boleh main bola ni memang agak macam alamak tak tahu nak buat apa lah. Tapi macam kita dengan anak-anak kat rumah bukakan kolam, mandi, swimming pool, lepas tu lari dekat keliling kawasan rumah macam tu jelah. Itulah aktiviti saya. Untunglah rumah ada kawasan. Untunglah. Ada separuh orang rumah tak ada kawasan. Dia tak boleh nak lagi kecuali dalam rumah. Pandai-pandai cari ruang. Tapi kita nak bersama dengan Toke OCOC, founder dia. Yap, penaja utama kita ni. Alright, kita silakan Dr. Rizal Abu Bakar. Seminit. Ya, silakan. Terima kasih Amin dan Khair. Kita tahu tentang kehebatan berpuasa pada tubuh manusia. Tapi jarang orang bercakap tentang kehebatan bersenam ni kepada otak manusia. So, otak manusia ada 86 bilion sel. Wow. Tapi setiap hari kita kehilangan 85,000 sel. Jadi macam mana nak tumbuhkan semua? Cara mudahnya ialah dengan bersenam. Macam Khair sebut tadi, letak minyak atas lantai itu dan rolling-rolling kan. Semudah macam tu. Dan bukan itu saja, bersenam ni juga akan sebabkan terbentuknya saluran darah baru dalam sel otak kita. Jadi bila ada saluran darah baru, sistem penyampaian nutrien akan jadi lebih baik. Tapi lebih menarik lagi tentang bersenam dan otak ni, bila kita bersenam, otak akan keluarkan hormon yang bernama BDNF. Ini adalah hormon awet muda. Jadi kalau nak awet muda, rajin-rajinlah bersenam. Itu 1 minit dari saya. Wow, patutlah saya nampak muda. Dan Ustaz Amin nampak barulah sekarang ni nak bersenam. Tak mana dah baru insaf. Alright guys, semua stay. Kita nak borak lagi panjang selepas ini. So, stay tune dengan borak dulu sampai menang. #menang bersama. Right. Wow,
Yes. Nampaknya walaupun di mana-mana kita berada, kita tetap boleh exercise. Ya, betul. Kena kuarantin pun tetap exercise. Atas kita jangan beralasan. Okey, kita masih bersama dengan Cik Faizal, Yasmin Hani, Tomok dan juga Faiz. Wow. Alright. Okey, Cik Faizal. Apa sumber-sumber maklumat yang para penonton boleh dapatkan di internet supaya mereka dapat maintain sihat, bukan berkembang maju? Saya rasa kat luar sana banyak lah, sama ada kita pengguna App Store ataupun Google Play Store, berbagai kontak yang ada di luar sana. Dia terbuka kepada banyak pihak kan. Kita tengok macam-macam ada lah. Apa tu, kalau nak buat tadi basketball training, kita ada home court. Kalau nak buat untuk anak-anak, kita ada Active Arcade Glamour sekarang ni. Kan, kita move dalam kotak, masuk kotak, collect points dan challenge ourselves. Tu macam-macam boleh buat lah. Dan saya rasa benda tu available. And then of course kita boleh measure kita punya performance. Ramai dah ada smartwatch kan, boleh connect dengan aplikasi. You know apa your ya betul. Semua ada kan. Jam lah. Adakah itu jam Garmin? Recovery pun kita boleh tengok berapa jam, berapa lama kita tidur, kualiti tidur kita, berapa hari kita tidur, and then type of training yang kita nak buat, berapa kalori bakar, berapa step, semua ada. Saya rasa teknologi valuable out there. Cuma absolut lah. Terpulang pada kita nak guna bagaimana kebaikan kita. Betul. Okey. Macam Tomok, sila tunjukkan jam pula. Saya jam. Jam ni. Okey, sekejap lagi nak tanya Tomok pasal awak punya e-games kan, e-sukan. Kita nak jawab dulu soalan pemanggil. Oh, ada pemanggil? Yap, silakan. Okay. Siapa di sana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, siapa ni? Nampak aktif tu. Puan Syamsiah, silakan Puan. Saya dari Ampang. Saya ada soalan untuk panel. Sebab saya suri rumah. Macam mana kita nak kekalkan kecergasan dan kekuatan kita pada masa akan datang? Sebab ada masa kita masak membasuh, tapi kadang ada masa kita punya energi tu dia akan turun. Macam mana kita nak maintain? Jenis senaman apa yang sesuai? Baik. Tomok ada penampilan istimewa nampaknya. Ya, nampaknya anak Tomok juga merupakan suri rumah. Bila kita sebut aja dia keluar. Okey, kita tanya Yasmin. Kita tanya Yasmin. Ya, suri teladan. Kalau macam I, sebenarnya kalau kita mengemas tu, yes memang betul kita mengemas. Tapi heart rate kita tak naik bagi I lah. I suka kalau bila bersenam tu maknanya heart rate, kadar jantung I tu dia meningkat. Itu bagi I itu bersenam. Kalau setakat memang kemas rumah tu memang kita akan berpeluh, kadang-kadang kita tercungap juga penat semua. Tapi kalau kata tak ada masa dan kita allocate kan, kita khaskan satu hari ataupun 2 hari, hari mana yang anak tengah tidur, okey time tu kita buat sikit 20 minit. Lepas tu then kita tengok dari situ, kita boleh keep up lah, kita boleh catch up dan boleh buat 30 minit pula, and seterusnya. Dan kita boleh bersenam menggunakan kursi kita, macam mana nak buat dips, macam mana nak buat yang kaki pijak tuala, kita boleh buat macam berlari kat bawah pun boleh, macam-macam benda kita boleh buat. So boleh pergi kat social media pun boleh. Faiz mungkin ada suggestion as well. Alright. Okay. So kalau bagi pendapat saya dengar tadi cakap tentang tenaga sebab rasa penat. Kemungkinan besar juga kita boleh bermula dengan pemakanan. Mungkin boleh kita pilih pemakanan yang memberikan tenaga yang lebih baik. Contoh kontrol dari segi lemak, cuba kurangkan lemak intake dan mulakan exercise yang apa yang you enjoy. Sebab saya percaya ramai orang nak exercise tu susah sangat, nampak sikit terus demotivated. So pilih exercise yang anda enjoy dan build up momentum dari situ. Sebab yang penting kita nak tengok sustainability dia. Sebab kalau tak enjoy susah juga. Yes, betul. Okey, kita nak balik ke Tomok sekejap. Tadi jelas bahawa Tomok ni orangnya sihat dan subur. Sehat dan subur. Jelas dia ada anak tadi. Subur. Okey, kita nak cakap pasal e-games. E-games. Adakah cukup dengan kita bersenam dengan jari-jari ataupun senaman lain pun mesti diperlukan? Dia sebenarnya e-game ni sebenarnya dia banyak lebih kepada silaturahim antara dengan kawan-kawan. Kan? Dalam masa yang sama kita tak boleh jumpa, tak boleh rentas negeri apa semua. So e-game ni dia macam malam-malam anak dah tidur, wife dah tidur. Masa ni lah kita macam nak berkumpul borak-borak dengan kawan-kawan main game macam tu lah. Boleh forward ID tapi FIFA ni siang kena bersenam juga. Apa dia? Boleh forward ID FIFA nanti Boleh. Senaman minda. Apa dia Hani? Senaman minda sebab kita nak fikir, nak strategi. Betul. Jangan lupa. Saya sampai SEA Games lah. Asian Games.
Jangan main. Yes. Dah sampai SEA Games. Tomok kena wakil negara, Tomok. So, Tomok, apa pesanan kepada penonton yang suka e-game ni supaya seimbang juga dengan aktiviti fizikal? Tomok, silakan. Macam mana pesanan pada orang yang suka main game e-sukan ni seimbang juga dengan aktiviti fizikal? Pesanan pada rakyat Malaysia. Okey, sebenarnya macam tadi Tomok cakap lah, siang tu ada masa terluang, kalau boleh carilah apa-apa aktiviti untuk kita buat senaman apa semua, dan juga biasanya orang main game ni biasanya malam lah kan. So kena balance lah. Dia tak boleh lah satu benda je kita buat and then satu lagi benda kita tak buat, fizikal kita tak buat. So benda tu kita kena balance antara dua-dua. Nampaknya malam dia praktis jari, siang dia praktis kaki fizikal. Jadi nampaknya masa dia siang dan malam. Ya, betul. Patutlah aktif. Okey, dalam round terakhir ni kita nak dengar pesanan daripada Yasmin Hani pada rakyat Malaysia. Silakan ringkas. Okay, so sebenarnya kita dalam arus perubahan sekarang ni, pandemik pun yang memang tak diundang sekarang, dan semuanya memang semuanya memang tak menentu sekarang kan. So kita juga kena sentiasa jaga diri, kena jaga minda kita, kena jaga emosi dan juga jaga fizikal kita. Self care adalah sangat-sangat penting, dan juga jangan lupa untuk jaga diri dan juga family sekali. Betul, kata-kata yang baik saya kira. Alright. Faiz? Cuba sedaya upaya untuk tingkatkan aktiviti level, dan nombor 2 kena sentiasa positif, sebab saya percaya itu adalah satu aset yang kita ada, yang kita boleh control untuk keep fighting through during pandemic ini. Dahsyat lah, orang ni positif. Saya suka lah. Institut Sungkan Negara. Jangan positif COVID. Itu jangan. Tuan Faizal, silakan. Cik Faizal, saya kongsi satu kajian daripada Universiti Glasgow Caledonian. Kalau kita buat senaman 30 minit sehari, 5 hari seminggu, kita letakkan risiko untuk untuk jatuh sakit dan meninggal dunia kerana penyakit sakit sebanyak 37%. Rasa tinggi tu, 37%. Dan ini adalah penting untuk rakyat Malaysia terus kekal aktif. Kita ambil vaksin pun penting. So get yourself vaccinated. Kita selamatkan nyawa kita semua demi Malaysia. Amin ya rabbal alamin. Yes, we must be strong. Okay, Tomok, ringkas Tomok. Silakan. Okey. Saya tak ada apalah. Cuma saya mendoakan semoga COVID-19 ni segera orang kata habis daripada Malaysia, daripada muka bumi kita ni, dan kita dapat menjalankan kehidupan kita seperti biasa macam dulu. Yes. Amin. Amin. Okay guys. Event dah. Yes, okay guys, sila senyum. Saya nak selfie. Sambil abang ke selfie. 1, 2, 3. Yeay. Kuncinya aku tak dapat. Okey, pemanggil bertuah jatuh kepada Puan Syamsiah yang membawa pulang hadiah bantal daripada Herbal Frame, dan berhad dan juga hamper dari OCOC. Tahniah Puan Syamsiah. Kau lagi dapat bantal dan boleh minum air Betul. Baik, okey. Terima kasih pada semua panel kita. Kita nak tengok tajuk esok. Ya, betul. Check it out. Dan sebagai penutup, mari kita renung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Jangan tanya saya maksud dia. Tak tahu. Okay. Dia abang Khidr kena tengok yang lagi panjang. Maksudnya orang beriman yang kuat lebih disayangi dan lebih baik daripada orang mukmin yang lembut dan lemah. Masya-Allah. Jaga kesihatan insya-Allah. Betul. Okey, saya nak ucapkan terima kasih semua kepada tetamu kita. Alright. So, jumpa lagi para penonton. Saya Amin Idris. Saya Khair Rahman. Esok jumpa lagi dalam Bora Dulu sampai menang. #menang bersama. Bye-bye. Kita cinta ini rasa bangga. Satu semangat yang sangat luar biasa. Satu hati, satu rasa. Demi menjaga Malaysia yang tercinta. Kanan kiri dugaan tentang menyapa. Masa kita harum kita berserah. Terima kasih pada semua. Masih bersatu demi menjaga Malaysia.